Isu pengemis di ibu negara bagaikan tiada kesudahan kerana setiap hari ada saja kelibat individu meminta sedekah, sama ada di restoran maupun premis perniagaan. Lokasi seperti Jalan Bukit Bintang, Jalan Masjid India, Jalan Tunku Abdul Rahman dan sekitarnya sering dijadikan lubuk rezeki oleh pengemis, sama ada secara bersendirian atau berkumpulan untuk meminta sedekah. Malah Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah kerap mengadakan operasi untuk menyelamatkan pengemis ini, dan usaha itu masih giat dijalankan untuk membersihkan ibu kota daripada mereka-mereka ini. Wartawan Nusmizal Dolah Aling mendapatkan pengarah JKM-WPKL Wan Nur Aidah Wan Muhammad Zain bagi mengupas isu pengemis di Kuala Lumpur untuk Cafe Ahad minggu ini. Kita tengok dari segi dia menjual tisu, menggunakan kanak-kanak sebagai tempat ataupun digunakan kanak-kanak tu untuk meraih simpati dan sebagainya lah. Tetapi sekarang ni kita tengok sejak kebelakangan ni kita dah jumpa macam bila kita buat operasi, kita dah mula jumpa di mana pelancong-pelancong telah menjalankan aktiviti sebagai seorang pengemis lah. Kemungkinan mereka kehabisan wang, jadi mereka mengemis di pasar malam. Kita ada jumpa 2-3 kes lah yang melibatkan pelancong asing. Kemudian saya dapati juga, kita juga dapat tangkap, kita juga telah buat laporan polis berkaitan dengan penggunaan letterhead Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka letakkan di depan semasa mengemis, kemudian meletakkan tempat untuk mengambil tempat untuk letak wang dan meletakkan surat tu sebagai letterhead jabatan tu, surat. Jadi pada ketika itu mungkin publik akan tengok bila melihat logo jabatan, mereka menerima, sedangkan surat tu adalah berkaitan dengan perkara lain. Tapi disalahgunakan oleh orang yang mengemis lah. Seperti kita sedia maklum bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat ni ada mempunyai akta, Akta Orang Papa 1977, di mana tujuan utama Akta Orang Papa 1977 ni adalah untuk menyelamat orang-orang yang mengemis dan juga kutu raya. Tetapi jadi peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada satu unit yang kita panggil unit penguatkuasaan. Jadi setiap minggu, hampir 3 kali ke 4 kali seminggu, kita akan buat operasi secara berjadual, di mana operasi ni kita buat secara hanya Jabatan Kebajikan Masyarakat saja, anggota penguatkuasaan. Tapi dalam masa yang sama kita juga membuat operasi bersepadu dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti pihak polis, DBKL, immigration, dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan pengemisan di sekitar Kuala Lumpur lah. Dan saya rasa kita telah memberikan komitmen yang baiklah dalam menguruskan isu pengemisan di Kuala Lumpur ni, tetapi seolah-olah dia tidak ada penghujungnya, masih lagi berterusan. Dan kadang-kadang bila kita menyelamatkan, sebab kita punya konsep adalah menyelamat, jadi bila kita selamatkan pengemis tu, kita akan siasat, kita akan tahan sementara untuk tempoh 30 hari dan kita akan siasat. Kalau ada keluarga, kita akan serahkan kembali pada keluarga. Kalau dia ada pekerjaan, kita akan bagi amaran lah supaya tidak menggunakan cara mengemis ni untuk menambah pendapatan dan sebagainya. Kalau tengok di Kuala Lumpur ni, terdapat 35 lokasi yang dikenal pasti sebagai pot lah untuk isu-isu untuk mengemis lah. Dan yang paling utamanya kita tengok adalah di stesen-stesen bas, di stesen LRT dan sebagainya. Dan dari segi lokasinya, dia tempat tumpuan publik. Contohnya pasar malam, Jalan Tunku Abdul Rahman, depan Sogo. Kemudian kalau kita tengok dari segi di TBS dengan KL Central tu tak berapa banyak lah. Tetapi kalau tempat secara terbuka, Masjid Negara, itu merupakan tumpuan-tumpuan utama. Sebab kita memang kita kenal pastilah ada setengah pengemis tu yang kita bila kita siasat, kita peringkat awal kita bagi amaran. Mana yang mereka telah beberapa kali mengemis, memang kita ambil tahan di bawah perintah sementara dan melalui mahkamah lah. Tapi bila kali pertama mereka mengemis, kita kena pasti kita bagi nasihat terlebih dahulu kalau dia ada pekerjaan, dan kalau ada di keluarga, kita kembalikan kepada keluarga. Sebab kadang-kadang pengemis ni dia datang daripada luar, daripada negeri lain. Dia datang untuk 1 malam, 2 malam mengemis dan dia balik ke negeri dia. So bila kita jumpa, bila kita buat operasi, kita bertemu dengan pengemis-pengemis macam ni, dan bila kita bagi amaran ataupun kita nasihatkan mereka supaya tidak melakukan perkara ni, next nanti kita akan jumpa di tempat lain pula. Dan dia kebanyakan pun
bila kes tu berulang, dia akan dia sendiri pun kenal pegawai-pegawai JKM kita dan bila nampak je muka pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka melarikan diri lah. Sebab semua tindakan yang kita ambil di bawah unit penguasaan JKM adalah melalui perintah mahkamah. Kita tak boleh nak ambil sesuka hati kita, tapi kita akan bawa ke mahkamah untuk dapatkan perintah tahan sementara bagi tempoh 30 hari. Kita siasat, dan selepas itu macam saya katalah, kalau ada family, kita kembalikan pada keluarga. Bagi kes yang tidak ada keluarga yang melakukan pengemis tu, bila kita dah jumpa 2-3 kali masih lagi melakukan benda yang sama, kita akan dapatkan perintah tetap ditahan. Kita namakan dia sebagai desa bina diri. Okey, bagi yang berumur bawah 60 tahun, kita tempatkan diri desa bina diri dan diberi latihan dalam tempoh 3 tahun untuk bila dia dibebaskan, dia keluar daripada institusi tu, dia dapat tidak melakukan kerja-kerja pengemisan lah. So, dalam hal ni saya minta lah kita tahu, kita nak bahawa kalau ada cadangan yang orang daripada negeri luar yang datang ke KL untuk bertujuan dia untuk mengemis, saya berharap kena fikir banyak kali lah. Sebabnya kita ada akta yang boleh diambil tindakan terhadap pengemis ini. Dan juga kita juga selain daripada orang yang berniat untuk mengemis, publik juga kena mainkan peranan. Kita perlu mendidik komuniti supaya untuk menyumbang kepada saluran-saluran yang lebih lebih wajar lah, supaya sumbangan itu dapat memberikan manfaat lah kepada golongan-golongan yang sebenarnya memerlukan. Dari segi apa yang saya sendiri terlibat semasa operasi, semasa saya terlibat dalam operasi, kita pernah jumpa pengemis ni dalam masa beberapa jam pada hari Jumaat, dia boleh dapat dalam RM300 beberapa jam sahaja. Dan kita juga telah menyelamatkan pengemis-pengemis yang dapat pendapatan lebih kurang dalam 500, tapi dalam beberapa jam saja, terutamanya kalau di pasar malam. Kalau kita tengok Jalan Tengku Abdul Rahman di pasar malam, saya melihat bahawa memang mudahlah, sebab yalah, kita pun tak boleh nak menghalang publik untuk tidak menderma. Tetapi apa yang kalau boleh yang kita nak nasihat kepada publik, mendermalah melalui saluran yang betul. Okey, wang tu kalau ditempatkan di institusi, kita akan simpan sehingga dia habis tempoh berada di institusi kegunaan, yang kita akan serahkan balik kepada dia lah. Tetapi sekiranya kita menyelamatkan, kemudian kita bebaskan dia dengan memberi amaran dan sebagainya, duit itu dikembalikan kepada pengemis berkenaan lah. Dalam jumlah yang banyak. Walaupun dalam jumlah yang banyak, sebab kuasa kita hanyalah untuk menyelamat, untuk menghalang mereka daripada mengemis. Dan akan datang nanti kita ada bercadang lah, untuk mewujudkan satu kenderaan, satu mobile unit yang akan bergerak di sekitar Kuala Lumpur dalam kita membasmi mengurangkan isu pengemisan ni, kerana kita tahu negara kita pun pada tahun ini akan menjadi tuan rumah kepada sukan C juga. Jadi kita dalam cadangan untuk mewujudkan mobile unit untuk membendung isu pengemisan ni. Dan dalam masa yang sama juga saya nak minta kerjasama lah daripada publik, supaya apabila nak menyumbang ataupun menderma menyumbang kepada pengemis ni, kita kena tengok lah, sebab kalau ditunjukkan letterhead Jabatan Kebajikan Masyarakat tu, kita kena tengok apa sebenarnya letterhead tu. Sebab kita dapati bahawa memang ada yang salah gunakan letterhead jabatan untuk tulis. Jadi publik ni bila tengok Jabatan Kebajikan Masyarakat, kecenderungan mereka untuk menyumbang tu lebih tinggi lah. Dan dalam masa yang sama, kita nak publik juga menyokonglah ataupun memberi kerjasama kepada jabatan dalam membasmi isu pengemisan ni, dan peka dengan kempen-kempen yang kita buat, supaya mereka dapat menyumbang ikut saluran yang betul. Dan sekiranya ada pertanyaan dan sebagainya berkaitan dengan pengemis ni, boleh dimajukan kepada kita melalui email jabatan, melalui Facebook jabatan, dan saluran-saluran yang kita rasa sekarang ni tak menjadi masalah sekarang ni. Mudah akses untuk memberi komen dan juga untuk mencadangkan kepada pihak kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif lah.